Cubaan suara 1-2, cubaan suara 1-2. Hai cikgu. Hai. Saya Orang pertama sampai. bukan selalu. Last week yang terlajak Last week hari Khamis ke hari Rabu yang awak tak ada tu? Khamis ke? Khamis. Tidur lajak. Itulah. Sorry. Dia lepas subuh kalau tidur memang terlajak. Minggu depan jadual kita lain sikit sebab cikgu difahamkan nanti bulan puasa akan keluar jadual baru. So maybe ada lain sikit kot jadual dia. Cikgu exam bila? 4 hari bulan ni? So far cikgu tak dapat lagi tarikh dia, tapi rasanya around that time kot, in May. Somewhere in May. At max cikgu allocate masa sejam setengah nanti insyaAllah. Tapi soalan tak banyak pun, 5 soalan je. Soalan terkelibat ke? Untuk kelas awak je. Kenapa kelas kita cikgu? Sebab korang Berlainan ke? kelas korang macam faham je. Cikgu, kelas berlainan ke? Dengan soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu set soalan beza-beza. Mana? Ya. Okay. Cikgu cantik ke? Nanti cikgu muatkan dengan Sebab belas kasihan lah. So kita banyak akibat. bukan maksud cikgu, sebab kalau cikgu letak aras soalan rendah, nanti cikgu tak uji kemampuan awak pun nanti. Okay? Betul. So kelas lain kemampuan dia lah. Yes, betul. Cikgu ikut aras sebab online susah cikgu nak pastikan student faham. Betul. Okay, that's true. Kan? Sebab tapi kan ada yang selalu parking nama je kadang kan dekat online kelas ni kan. Kadang yang respon pun seorang kan cikgu kelas cikgu mengajar tu yang respon tu budak tu je respon. Siapa? Cik Wan. Bukan kelas ada cikgu tak nak sebutlah kelas mana. Cikgu tak ajar 5B. 5B cikgu Syah. Cikgu ajar 5G dengan 5F. Antara dua tu je lah. Antara dua tu je lah. Cikgu faham lah kan. Susah cikgu pun tak boleh nak pastikan student ada ke tak ada kan. Saya rasa Zulukman yang semangat. Betul tak cikgu? Tak Zulukman boleh juga Zulukman. Tapi 5F okey 5F. 5F participation dia bagus. Okay, so right now kita ada 6 orang. Okay, so as usual lah kelas pagi ni memang mencabar sikit kan? Especially bila kita dalam mood cuti. Jadi dia mencabar sikit. Alright, tak apalah, sementara kita tunggu yang lain, kita start dengan bacaan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana
Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey. So seperti yang cikgu maklumkan semalam, hari ni kita masuk topik baru kan. Cuma dalam masa yang sama, kalau awak tengok dekat Padlet, cikgu ada provide ni latihan tambahan lah. Kalau just in case awak nak buat latih 2B untuk exam, cikgu ada letak ada dua in fact ada dua attachment cikgu letak soalan trial 2019. Ada in various states lah. Ada Johor, ada Negeri Sembilan, ada Kelantan, ada dua Kelantan ada, sebab Kelantan yang buat soalan ada dua badan yang buat soalan. Satu Jabatan Pendidikan Negeri, satu lagi Yayasan Islam Kelantan. So even Johor pun ada dua. Johor ada daerah Batu Pahat dengan daerah Kota Tinggi. Tengoklah. So kita boleh familiarkan diri kita macam mana soalan vektor boleh keluar. Sebab cikgu tengok soalan vektor ni guys, ni pendapat cikgu lah, dia bukanlah satu topik yang kita kena belajar berulang-ulang kali kan. Kemungkinan kita belajar once or twice and then dia punya ingatan tu lama dia lekat. Even kalau malam sebelum exam pun kita just boleh tengok-tengok macam tu je. Dia tak struggle seperti topik-topik lain kan. Okay. Alright. So hari ni kita masuk topik baru. Okay. Nama topik ni dia combine dua topik. Cikgu share screen dulu. Microsoft Word. Okay. Alright. So hari ni kita masuk satu topik yang dia bagi nama sebagai, dia tulis kat sini permutation And combination. Yes. Dalam bahasa Melayu dia kata pilih, atur dan gabungan. Bahasa Melayu dia lain sikit. Permutation and combination. Okay, so this is our new topic. Permutation and combination. In this topic guys, ada orang nak masuk. Oh, bagus. Okay, nampak cikgu punya screen? Nampak tak? Nampak okay. So in this topic, kita lebih banyak menggunakan IQ compared to menggunakan formula. You need to have an IQ. Kalau tak ada IQ, cikgu tak nampak macam mana kita nak cuba jawab soalan ni. Dia akan push soalan yang betul-betul guna kita punya cara berfikir, cara kita lihat masalah. Normally bila student tanya cikgu ada formula tak untuk topik ni, cikgu boleh kata 10% je formula dia. Selebihnya adalah IQ. Okay? Alright. So dalam permutation and combination, selalunya kelas-kelas yang cikgu ajar sebelum ni, cikgu akan start dengan permutation dahululah. Sebab bila kita faham permutation, insyaAllah kita akan faham combination. So what is permutation? Dalam bahasa Melayu, permutation disebut sebagai, dia kata, cikgu tulis sekejap, dia tulis sebagai pilih atur. Ini dulu masa cikgu belajar dalam bahasa Melayu punya syllabus, dia kata permutation is pilih atur. Tapi cikgu kata the best way to understand pilih atur sebenarnya adalah, dia adalah, perkataan paling senang nak faham adalah dia adalah susunan. Ya Allah, cikgu tulis jadi buruk terus susunan. So it is a topic yang mengajar kita cara macam mana nak tengok soalan dan cara nak susun. Cikgu bagi satu contoh guys. Can you imagine that kita nak ambil gambar untuk paradigma kan? Okay. Which is, cikgu rasa tahun ni maybe tak boleh ambil gambar maths. Kan? So perhaps kita kena ambil gambar, maybe tak tahu, passport size punya individual punya gambar, dan kita akan dekat-dekatkan lah. Cikgu rasa lah itu yang terbaik. Okay, katalah cikgu nak ambil gambar untuk paradigma. Katalah kita nak ambil gambar 2 orang je guys. Let's say cikgu ada 2 orang ni, cikgu cari kat internet, cikgu dapat ini je contoh yang terbaik. Awak nampak tak ni? Do you see this? Dia ada satu kura-kura. Tak nampak lah. Satu kura-kura. Satu lagi ada piggy ni. Nampak tak? Piggy. This piggy that wear a hat ni. Nampak tak ada 2 ni? Mana? Tak nampak Saya tak nampak. Okay, cikgu dah zoom tadi. Tak nampak juga? Tak. Awak nampak apa? Kat skrin tadi. Oh, ya ke? Screen susun. Okay, sorry. Sekejap baru nak masuk, sorry. Tak pasal. Your entire screen. Okay ni. Nampak ke? Ada nombor 1, ada nombor 2 kan? Ada karakter ni kan? Okay, so katalah cikgu nak ambil gambar 2 orang ni kan? Cikgu nak ambil gambar 2 orang ni. So
So ada berapa kali shot cikgu boleh ambil gambar? Maksud cikgu? Maksudnya kan katalah kelas kita ada 2 orang pelajar je, seorang Abu, seorang Uzair katakanlah kelas yang paling sikit kan. So bila fotografer datang nak ambil gambar diorang, ada berapa banyak gambar fotografer tu boleh snap with a different position? 4 je. 4. Okey. Dalam kes ni, okey tengok dalam kes ni soalan ni kata there are only two ways of ambil gambar. Satu adalah pergi sebelah kiri, kura-kura sebelah kanan. Another one is pergi sebelah kanan, kura-kura sebelah kiri. So there are only two different position fotografer tu boleh ambil. So this is what cikgu cakap tadi. Topik permutation adalah bagaimana kita nak memikirkan cara untuk menyusun. Boleh jadi susun orang, boleh jadi susun alfabet, boleh jadi susun buku. Ada soalan cikgu pernah tengok soalan SPM tu, dia kata dia ada satu buku dekat rak, dia kata macam mana nak susun 5 buah buku in a different position. Dengan syarat buku PQS kena duduk paling kiri. Dia bagi syarat. Contoh soalan-soalan macam tu. Macam mana nak susun buku kalau kita nak susun buku PQS, buku PSI dengan bahasa Arab sama-sama, sebelah-sebelah, tak boleh terpisah. So itu adalah topik permutation. Okay, so bila untuk contraction, kita imagine that kita ada 2 orang. Cikgu bukan kata Piggy ni Abu Okay, so you imagine ada 2 orang. Okay, this little Piggy and Uzair. So this little Piggy and kura-kura, salah sebut, and kura-kura. Okay. So kalau kita hire fotografer, ada berapa banyak shot yang fotografer tu boleh ambil gambar. Kan, can you imagine that? Okay, so bila cikgu naikkan bilangan, let's say ada seorang lagi join, kan ada 3 kan, ada rabbit kan. Nampak ada rabbit? Okay, so sekarang ada berapa cara untuk kita susun? 4 je. 3. 3. Ada 3. 4. Ada 4. 4. Okay. 4. Kalau kat sini dia tunjuk tengok dia tunjuk. Sorry. 6. Dia tunjuk tadi ada 6. Yes, ada 6. Dia ada 6. Awak tengok cikgu tahu macam cara dia susun. This is just ada 6 cara ataupun ada 6 kali fotografer tu akan snap gambar dengan different position student kedudukan. Kan mula-mula Piggy duduk paling kanan, kura-kura tengah, pada rabbit kanan. Lepas tu Piggy maintain kura-kura dengan rabbit yang tukar tempat. Kan? Lepas tu pada Piggy pula tukar tempat dengan kura-kura, rabbit maintain. Nampak tak? Okay, sebab tu cikgu cakap topik ni kita perlu ada IQ. Kita kena ada IQ, kena imagine macam mana cara nak susun benda. Ni ada 6, kalau ada 3 objek, dia ada 6 cara untuk susun. Okay, dalam masa yang sama, ada juga buku yang tunjukkan cara nak susun ni boleh buat cara gunakan tree diagram. Awak pernah dengar tree diagram? Macam probability tu, gambar rajah pokok. Pernah dengar tak? Tak pernah Okay, so dia kata macam ni. If you want to susun, dia kata you can always write like this. Macam ni. Cikgu nulis macam bio. Pernah kan? Pernah macam ni. So dia kata cara pertama adalah you imagine Piggy paling kiri kan, and then tengah-tengah could be kura-kura or rabbit, and then paling kanan kat sini adalah rabbit. Yang ni kalau rabbit tengah-tengah, kura-kura sebelah kanan. So you dapat dia punya susunan. So you boleh buat macam ni sebenarnya. Okay? Boleh Cuma sekarang soalan cikgu adalah bila kelas kita jadi ramai kan, kita tak expect lah kelas kita ada 3 orang, betul tak kalau kelas kita kelas kita 4 orang kalau kelas 4 orang dah, nampak tak? Dia tulis kat sini there are 24 ways. Ni kalau 4 orang je ada 24 kali fotografer tu kena snap gambar with different position. Ni apa benda ni yang keempat ni? I don't know what is this. Titik. Ya Allah, mulut dia ke bawah So kalau awak tengok gambar rajah ni, kalau awak tengok cikgu just nak tunjukkan sikit saja. Awak tengok macam mana dia tukar position kan. Can you see that? Dia punya position bertukar. Kan, there are 24 ways. Kalau fotografer tu datang sekolah, dia akan snap sebanyak 24 kali hanya untuk 4 orang. Okay? So dalam kelas awak sekarang ada 16 orang kan 16 orang tu tak termasuk gambar mentor nak ambil gambar sekali tau. Awak boleh imagine tak kalau 18 orang ada berapa cara?
Beratus je. Macam mana? Beratus kan? Maksudnya Beratus lebih. fotografer tu kalau datang sekolah ambil gambar kelas awak je lah kan? Dia ambil kelas awak je with different position, korang pun tukar tempat, lepas tu dia balik. Hanya untuk cikgu tunjuk kat sini Okey, tadi masa ada dua orang tadi kan, let's say kita ada Abu kan dengan Uzair, kita kata kita boleh dapat dua cara susunan kan? Kita kata kat sini two ways of arranging. Kalau cikgu masukkan Haziq pula tiba-tiba, ada Abu, ada Uzair, ada Haziq, guna yang PG tadi tak apa-apa senonoh kan. So kita guna manusia, ada Abu, ada Uzair, ada Haziq. Kita nampak tiba-tiba terus berganda tau, jadi 6 ways. Betul tak? And then bila kita ada Abu, kita ada Uzair, kita ada Haziq, kita ada Zafran kat sini, dah 4 orang, cara susunan tiba-tiba berganda jadi 24 ways. Tiba-tiba je guys. Nampak So kalau tiba-tiba budak lelaki seorang lagi, Ajwad kan, Ajwad, Abu, Uzair, Haziq, Zafran, ni budak lelaki je ambil gambar tau. Ada berapa cara guys? Berapa? 48 ke berapa? Ada 120 cara. 120. 120. Okey. Siapa yang dapat 120 tu? Anissa dengan Satu. Syatul. Okey, macam mana awak dapat 120? 120 ni banyak guys. Sebab nampak Nampak dia punya pattern. Nampak dia punya pattern. Okey, what is the pattern? 5 nak pergi 6 darab 3. Okey. 6 nak pergi 24 darab 4. Mesti 24 darab Oh, 2 ni darab 3 jadi 6 Hmm. 6 ni kali 4 dapat 24. 24 ni kali 5. Sebab apa kali 5? Dia Sebab pattern ni semakin lama semakin bertambah Jadi 4 sebab jadi 5. Cikgu rasa inilah cara yang bagus untuk tengok maths dengan cara pattern. Cara satu lagi guys adalah, okay, tengok you can always tekan calculator sebenarnya. Guna formula. Dekat calculator tu ada satu button, dia ada satu button tanda seru guys. Tanda seru. Ada. Masa tekan Yang atas kurungan tu Yes, betul. Masa tekan button tu jangan menjerit dia tak suruh exclaim. Itu bukan exclamation mark untuk awak jerit 5. So kalau ada 5 orang, kalau macam sekarang budak lelaki ada 5 orang kan, so cikgu akan tulis kat calculator, you tekan 5 and then you tekan tanda seru ni. Dia akan keluarkan jawapan 120. Yes. Wow. Ini. Okay, so this tanda seru kat mana? ada. Tengok betul-betul. Calculator plus quiz yang putih yang dekat atas bracket Atas bracket. Tapi kena tekan shift kot. Shift. Okay, kena tekan shift. Okay, so this tanda seru. Okay, tanda seru ni nama dia bukan exclamation mark Nama dia adalah factorial. Factorial. Dalam bahasa Melayu pun panggil dia factorial. Sama. Factorial. So factorialnya guys, apa sebenarnya dia buat adalah, okay, awak tengok factorial ni yang sebenarnya dia punya calculation, kalau awak buka bracket tu, ini bermaksud kalau kita letak 5, calculator tu akan kira macam ni tau. Dia akan buat macam ni, tengok dia akan tulis 5 sebab awak tulis 5 kat depan kan, awak tekan button 5 and then dia akan kali dengan nombor yang semakin berkurang, which is lesser than 5 is 4. Okay, and then dia akan berkurang lagi, dia akan kali dengan 3 pula. And then dia akan kurang lagi, dia akan kali dengan 2 pula. Sampai satu tahap dia tak boleh kurang, dia sampai 1. So when you multiply all this number, dia akan jadi 120. Ini adalah express way. Dia adalah express untuk kita susun 5 orang tadi ni. Nampak So this is factorial. Factorial adalah satu susunan multiplication yang semakin lama nombor semakin kurang. Cuba kita tengok balik, masa kita faham yang 6 orang tadi kan, kalau tekan calculator, yang 3 orang tadi, nampak tak 3 orang AUH ni kan, Abu, Uzair, Haziq ni, kalau 3 orang kita tekanlah calculator 3 factorial. Sebab tu calculator akan tulis jawapan dia dapat 6. So macam dapat 6, kalau kita buka bracket factorial, kita akan nampak 3 darab 2 darab 1. Dia mesti stop sampai 1. Dia mesti stop sampai 1. Boleh? I found it. Dia akan dapat 1. Okay. Cikgu, Ya. limitation ni dia digunakan untuk apa dalam real life?
Real life. Okey, cuba bagi contoh. Okey, tengok Awak tengah fokus kan? Ya. Okey, katakanlah cikgu ni nak pergi cikgu dah dapat result SPM. Okey, 2021 2021 cikgu ambil exam, tahun tu juga cikgu dapat result SPM. Orang lain ambil SPM kan? Orang lain ambil SPM tahun 2019 dapat result 2020 kan? Awak dapat tahun yang sama kan? Tahun yang sama. Jawab tahun tu juga dapat result. Okey, katalah cikgu dah dapat result, so cikgu dapat offer masuk universiti. Okey? Alhamdulillah. So bila kita masuk universiti, selalunya universiti akan minta kita buka satu account, bank account. Selalunya dia akan ambil bank account yang universiti tu lantik lah. Kalau macam UIA tak salah cikgu, Bank Islam contohnya, ataupun Bank Muamalat. Kalau dekat UM cikgu belajar dulu kena ambil dengan CIMB. Memang dia dah ada bank yang universiti tu suruh pelajar buka. So bila you nak buka account, mesti dia akan suruh kita set up kita punya PIN number, betul tak? Okey, bila ada PIN number, okey, soalan kat ATM machine ada berapa digit kena letak untuk PIN number? 12 kot. PIN number. Ni bank account Siapa ada bank account? Tak Siapa ada. ATM card tak ada Okey. Abang ada. Dengan mengambil kira keupayaan manusia mengingat nombor, okey, bank cuma kenakan 6 nombor sahaja guys. Betul. It's a 6 digit PIN number. Saya ada. Awak ada kan? Betul. Sebab kalau kita letak 12, chances untuk orang lupa tu sangat tinggi. Betul. 6 digit ni selalu orang letak apa? Letak birthday kan? 24, 21, tahun 03 contohnya. I see. Okey. Okey, now tengok kalau cikgu nak buat password cikgu, Satu. ada orang belajar selain daripada cikgu tu subjek apa tu? Okey. Now, tadi kan cikgu bakal mahasiswa nak masuk universiti, dah kena buat bank account kata kena buat PIN number untuk ATM. Sekarang soalan cikgu adalah how many ways cikgu boleh buat cikgu punya password? How many different ways? 720? 720. Awak tekan 6 factorial ke? Okey. 6 factorial. Siapa ada jawapan lain? Kita 720. buat yang pertama awak nampak tekan 6 factorial sebab ada 6 digit kan? So kita write 6 factorial. 6? Teruslah kita keluarkan 720. Kalau 720 guys, kalau 720 cikgu akan cakap bank punya security sangat lemah. Betul tak? Sebab apa yang cuba kita awak? Katalah kad awak kena curi, kan? Pencuri tu ada masa untuk try 720 combination untuk keluarkan awak punya bank account, which is dia boleh buat sebenarnya. Kan? Kalau 720 ni satu saat dia buat satu combination, dia ada 720 seconds, which is cikgu rasa tak secure langsung lah macam tu. Betul tak? Kan? Dia boleh cuba tau password kita. 720 ni kalau kata kita ambil 720 seconds, berapa lama tu? 6 minit je dia boleh terus dapat keluarkan account kita punya duit kan. So cikgu tak rasa 720 jawapan dia. Kan? Saya tahu. Okey, berapa? Saya rasa lah. Okey. Awak rasa berapa? 3628800. Okey, yang kedua jawapan dia 362 3628800. 8800. Kalau kita ikut ni Macam sikit je. 3,628,800 cara. Macam mana kita dapat benda ni? Saya buat 10 factorial. Buat 10 factorial. Okay, Sebab ada 10 digit. Kalau tekan 10 factorial, kita tengok 10 factorial. Ini maksud 10 factorial kita kena tekan 6 nombor je kan? Alah. Dia punya PIN number ada 10. Betul. PIN number ada 10. Sampai kosong. PIN number Bukan 10, ada 9 kan? dengar ni. Ada 9. Tapi tambah kosong. Tambah kosong. Ada 10. Tapi kalau pakai 9 pun dapat 368. Kalau dekat PIN number, of course dekat ATM tu ada 10 digit, betul tak? Termasuk 0 is 10. Memang betul. Masuk 0 kosong. is 10. Tapi tak boleh tekan 10 factorial. Sebab apa 10 factorial means 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2
kali 1, betul tak? Awak ingat tak tadi kita buat yang tadi yang budak-budak ni kita susun tadi? Okey. Masa kita buat 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ni, ini dia mesti refer kepada bilangan manusia juga. Contohnya, bilangan budak lelaki tadi ada 5 orang kan? So, kita kena kali for 5 tempat saja. Maksud cikgu adalah, you have to multiply for 5 times. Once, twice, thrice, double, 5 kali kat sini. Nampak tak? Kalau sekarang kes awak ni, tengok ni guys. Kalau kes awak ni, ini kalau tekan pin number, awak dah press more than 6 times sebenarnya. Tengok This is where you press once, kan? Kali kedua, kali ketiga, kali keempat, kali kelima, kali keenam. Yang 4, 3, 2, 1 ni dah tak valid dah. Ni kalau awak tekan ni, ATM tu dah tutup skrin dah. Awak dah tekan, tak makna dah tu. Sekejap, ada orang nak masuk. Who could that be? Oh, siapa Nafisah ni? Zahir. Okey. Bos sebut nama dia. Kakak dia. Alright. Jadi So, faham tak kenapa kaedah ni tak diterima? Kenapa 10 factorial ni tak boleh? Faham Okey, macam ni guys. 10 factorial adalah yang paling dekat cikgu boleh kata. 6 factorial ni jauh sangat. 6 factorial ni tak betul sebab apa tahu? Kalau buat 6 factorial, awak mengatakan yang dekat ATM machine tu cuma ada 6 button saja. 6 digit saja boleh tekan. Sorry. 6 button kan. Dia punya keypad tu ada 6 nombor je boleh tekan. Tapi kalau buat 10 factorial ni, dia bagi tahu kita, okey cikgu, dekat ATM machine tu ada 10 different digit yang kita boleh tekan kan, termasuk 0 kan? Okey, cuma kita tak boleh tekan 10 kali. Awak boleh tekan sebanyak 6 kali. Cikgu tak faham. Okey, tak apa sebab you jarang tekan pin number kan. Okey, yang 6 factorial siapa nampak 6 factorial ni tak masuk akal? Saya. Nampak kan? Saya 6 kot factorial maksudnya kalau awak tengok dekat awak punya keyboard dekat laptop, you can imagine that awak punya nombor dekat keyboard tu akan ada nombor 1 2 3 tu kan. 1 2 3 dia stop sampai 6 saja. 7 8 9 0 tu dah tak ada. Awak punya keypad tercabut button dia. Tak boleh tekan. Tu maksud 6 factorial. Faham Iya. Itu maksud 6 factorial. Tak faham. Okey, macam ni. Cikgu nak bagi awak nampak. Okey, kita pergi balik kepada susunan manusia tadi Saya tak faham kenapa tiba kena ambil 10. Kenapa kena ambil 10 kan? Cikgu tak kata 10 tu jawapan dia. Cikgu kata 10 adalah the nearest yang bagi jawapan dia menjadi tepat. Sebab dia ada 10 button sebab kan. dia ada 10 button keypad dekat situ. Cikgu ni punya formula tu. Okay, macam Tu je tanya tu. Macam ni guys, tengok ni. Sebab cikgu pergi kepada soalan ATM ni. Sebab tadi Nawal tanya nak guna dalam kehidupan masa bila, betul tak? Ingat tak? Nanti awak tak appreciate topik ni. So cikgu cakap, okey lah, yang senang kita nak faham ialah kita punya ATM password kan. Okay, sekarang cikgu nak beritahu awak. ATM tu ada 10 button betul. 6 ni tak masuk akal lah. 6 ni kalau pergi mungkin negara ketiga yang mungkin dia tak maju. Dia punya ATM machine ni ada 6 nombor je boleh tekan. Which is tak majulah negara tu Okay, now cikgu nak bagi awak nampak sedikit teori kenapa cara nak selesaikan tadi kan, yang awak cakap 120 kan tadi kan, 24 6 ni, kenapa cara menyusunnya adalah menggunakan teknik 5 4 3 2 1 ni, betul tak? Awak tak tanya pun kan kenapa kena guna kaedah ni kan? Kenapa tak 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5, betul tak? Awak faham tak maksud cikgu? Faham. Contoh kalau macam kita ambil yang 24 ni, awak tengok 24 cikgu bagi awak nak tengok kejap. Yang jawapan 24 ni, kalau kita susun ikut factorial dalam kalkulator kata apa? 4 factorial 4 factorial kan? Which is equivalent to 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dan tak ada siapa pun tanya cikgu kenapa cara kali dia macam ni. Kan? Kenapa kena kali dengan nombor yang semakin lama semakin berkurang? Sebab dah tak nak darab dengan apa-apa dah. Sebab dia makin sikit. Dia bila kita susun tu kan dia macam sikit. Macam tadi yang pokok tu. Ni cikgu cakap. Betul. Semakin lama semakin sikit kan? Okay. Bagus. Satu dia punya sebelah tu lagi. Semakin sikit tu bagus. Awak punya berfikir tu dah
dah dekat dah tu. Nampak tak guys? Topik ni betul-betul gunakan kita punya IQ kan? Betul betul. imagine. Okey, sekarang macam ni guys. Dulu cikgu kata, okey, dia kata kalau ada 4 orang tadi siapa? Abu Uzair. Siapa lagi saya tadi? Zafran Haziq. dengan Haziq kan? Haziq. Auz ni cara kita nak imagine susun dalam macam ni guys. My teacher said that, dia cakap 19 tahun yang lalu, dia kata kita imagine bila you nak ambil gambar pelajar, of course you kena sediakan seat, betul tak? Tempat kelas kena ada seat kan? So dia kata buat 4 dashes, melambangkan ada 4 seats untuk pelajar nak duduk. Okay, boleh Yang ni semua orang nampak ke? Nampak. Semua orang nampak kan? Okey, jelas idea dia. Dia kata kalau nak ambil gambar pelajar untuk ambil gambar, you kenalah sediakan seat, dia kata. Okey, so semua orang faham. Okey, sediakan seat cikgu. Now dia kata pada seat yang pertama ni, masa kita nak susun pelajar untuk duduk, dia kata you have to imagine ada berapa calon kandidat yang boleh duduk dekat first seat ni. So kita listkan lah. So it could be siapa nama budak ni tadi? Abu, or it could be Uzair, or it could be Zafran, or it could be Haziq. Nampak tak? Bila you nampak ada 4 different candidates, sebab tu yang you letak 4 kat sini. Sebab tu bila tekan factorial kata start dengan 4. Kalau nak buat yang atas ni Nampak tak? Masa paper factorial, kita tulis 4 dekat depan dia ni. Depan ni tulis 4. Represent 4 calon di depan. Okey, boleh? Dan dia kata, bila you nak pergi ke seat seterusnya, kita kena decide siapa yang layak duduk dekat seat ni. Okey, dan decision ni berbeza-beza ikut pelajar. Beza-beza lah. Cikgu mungkin, katalah cikgu favor Abu kan. Dia cakap, Abu lah yang paling layak duduk depan ni So, bila cikgu dah assign Abu duduk sini, bilangan pelajar untuk disusun seterusnya dah semakin berkurang. Nampak tak? Dah tinggal 3 orang. Jadi, bila you nak assign the next seat, kita boleh imagine the next seat would be Uzair, or Zafran, or Haziq. Nampak tak? Kenapa Abu dah tak ada dekat sini? Sebab Abu kita dah assign duduk sini. Dia ada awal. So, kemungkinan Sabila mungkin tak letak Abu kat depan kan? Kemungkinan Sal letak Haziq dekat depan. Betul tak? Tapi kalau letak Haziq dekat depan pun, the next seat would be 3 orang juga, betul tak? Yes. So kita akan tulis 3 dekat sini. Sama lah macam factorial kata tadi. Factorial kata lepas 4 mesti berkurang 1 jadi 3. Awak nampak idea dia? Nampak. Jadi mathematicians bila dia nampak pattern ni, dia mudahkanlah, dia panggil this is a pattern of factorial. Dia kata nombor yang semakin berkurang ni, dia kata adalah pattern factorial, supaya kita faham cara darab dia begini. Cuma sekarang kita kena tahu kenapa factorial ni kali dia semakin lama semakin berkurang, disebabkan konsep idea ni. Manusia semakin lama semakin nombor semakin berkurang. Okey, katalah dekat sini awak nak siapa duduk? Zafran Okey, katalah Zafran duduk. Bila Zafran duduk, awak can imagine bilangan pelajar tinggal Haziq dengan Uzair. Dah tinggal Haziq dengan Uzair kan? So awak betul sini Uzair/Haziq. Tulislah dekat sini 2. 2 melambangkan ada 2 possibility untuk kita susun orang dekat sini. Betul tak? Okey, katalah cikgu kata Uzair lah duduk. Uzair duduk cepat-cepat. So semakin kurang, nampak tak? So last kali siapa duduk kat sini? Haziq. Only one Haziq duduk sini, definitely 1. This is where pattern factorial jadi. Di sinilah pattern factorial terbentuk. Nombor semakin lama semakin berkurang. So apa kita buat dengan nombor-nombor ni? Nombor-nombor ni kita akan kali, kita akan dapat jawapan dia 24. Okey, sekarang dengar guys Cikgu selalu dapat soalan ni setiap tahun. Pelajar akan tanya cikgu dalam XPM, saya nak buat jalan kerja 4 factorial ke? Ataupun saya nak buat jalan kerja 4 kali 3 kali 2 kali 1 ke? Ataupun saya nak buat jalan kerja macam ni, susun sheet ni. Yang mana yang paling sesuai kita nak tunjuk masa SPM guys? Kat factorial tu. Yang atas tu. Yang atas ni Yang ni nampak paling simple nampak paling smart Okay. Cikgu bagi tahu awak guys, there are times kadang-kadang jalan kerja dia kena buat jalan kerja yang panjang ni. Yes. Sebab Kalau dia ada 10 nombor, 10 lah kita tulis. betul. There are times, cikgu tak kata setiap masa tau, but there are times workings dia kena buat begini. But there are times jenis kertas. Tengok jenis soalan dia. Tapi ada soalannya macam nak susun 4 orang budak ni. Cikgu tulis 4 faktorial je, senang je kan, terus dapat jawapan.
Okay, now back to the ATM machine tadi. Kan? 6 factorial pun salah, 10 factorial pun salah guys. 10 factorial pun salah. Saya try 9. Cuba try. Okay, kenapa 9? Sebab kalau kita darab kosong, semua jadi kosong. Alright. Tapi kalau kita buat cara yang cikgu susun tadi macam mana? Ada berapa nombor kena tekan? 6 kali tekan So kalau 6 kali tekan, you can imagine macam ada 6 seat. Betul tak? Okay, so kita letak 6 seat ni. Awak follow cikgu ke? Follow. Okay, so let's write. Saya 9 dan 6. So kita akan buat 1 seat, 2 seat, 3 seat, 4, 5, 6. Menggambarkan awak kena tekan nombor sebanyak 6 kali. Faham Okay, tapi kalau kita realise, keypad dekat ATM machine tu, dia ada berapa nombor kena tekan? Yang boleh ditekan? 10. Termasuk 0, 10 Kita imagine macam nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6, nombor 7, nombor 8, nombor 9, 0 selalunya tengah-tengah macam tu. Kan? Pasal tengah-tengah kan? Okay, sekarang cuba kita tengok. Seat pertama. Kata kejut je. Bukan suara makhluk halus Okay, katalah seat yang pertama. Ada berapa calon nombor yang boleh kita letak? 9. 10. 10. Kenapa 10? Kenapa awak cakap 10? Because 1 sampai 0. Yes, 1 sampai 0. It could be 1, it could be 2, it could be 3, it could be 4. Nampak tak nombor-nombor dia? It could be 5, it could be 6, it could be 7, 8, ya Allah 9, 10. Sorry, 0. 10 tipu cikgu tipu. 0. So bila awak tengok kat sini, kita kata ada banyak nombor lah aku boleh tekan password aku. So kita tulis kat sini ada 10 possibility tempat pertama untuk kita tekan. Kalau macam pencuri tu kan, dia curi ATM card kita, kali pertama dia nak tekan nombor kita tu, dia akan fikir nombor apa aku nak tekan ni, nombor apa aku nak tekan ni kan. So ada 10 kemungkinan nombor untuk ditekan. Faham Itu maksud dia. Dia bukan tekan semua serentak guys. Dia bukan tekan semua serentak Itu tak payah jadi kriminal Itu dah teruk sangat dah tu itu dah teruk sangat. Cikgu rasa dia tak pandai hidup. Tekan 10 number serentak tu, that was funny. Okay. Nombor 10 ni faham ke? Faham Sekarang cikgu nak tanya awak. Nombor seterusnya ada berapa nombor untuk ditekan? 9. 10. 9, okey. Okay. 9 ke 10? 10. Sebab tu dia tekan double. Sebab boleh tekan Double. Can you emphasize? Apakah boleh tekan double? Apa maksud boleh tekan double tu? Dia tekan 1, 1. Dia tekan 1, 2, 3, 3. Kalau kita tekanlah cikgu letak 9 okay, katalah cikgu tak nak kalah. Cikgu nak letak 9 juga. Apa jadi kalau kita tulis 9? Salah. Dia akan tak ada nombor sama. Pasal hilang 1 digit nombor. Dia macam kalau you dah tekan nombor tu tadi, button tu akan meletup, dah tak boleh tekan lagi lah. Kan? Dia actually macam awak tekan button tadi tu, awak dah tekan nombor 3, and then dia punya keypad tu akan tenggelam, and then dia hilang terus. Nombor dah, keypad awak semakin kurang kan? Faham tak? Itu maksudnya 9. So kita imagine that nombor ni tak akan berkurang. Awak boleh guna nombor yang sama. Sebab apa tahu? Sebab ada orang akan buat password apa tahu? 66666. Betul. Nombor devil. Means that nombor tu boleh diulang-ulang lagi. Jadi kalau nombor tu boleh diulang-ulang, this combination dia tak akan berkurang guys. Dia akan masih lagi maintain 10. Yes. Ada kan kawan kita kan yang password kau apa? Password aku 111111 kan. Ada orang yang macam tu Betul. Senang dekat phone dia kan. Dia nak senang tekan dia punya combination tu. Dia tekan 1 kan supaya dekat dengan dia punya thumb nak tekan. Betul tak? Cikgu pernah buat password dekat phone kan. Tekan 1. Senang nak unlock phone. Okay. Now, the next place ni, the third place. Nombor dia berapa? 10. Jadi conclusion dia apa guys? Conclusion dia 10 darab 6. 10. Bukan darab 6 10 kuasa 6. Jawapan dia ada sejuta combination of password kita boleh buat untuk Oh my god. ATM machine. Kalau sejuta ni make sense untuk ATM machine. Nampak tak? Sebab tu cikgu kata dengan awak, ada masanya masa SPM, kita memang kena lukis macam ni guys. Tak boleh tekan 10 factorial, tak boleh tekan 6 factorial.
Okay, faham. Memang kena faham. Oh, nombor tu tak berkurang lah. Faham tak? Tapi Apa kalau lagi manusia, contoh? kalau susun manusia, benda ni tak boleh jadi. Betul tak? Katalah cikgu ada manusia 10 tak orang, Ibu yang boleh pecah dua badan. cikgu nak susun 10 orang kan? Nak susun 10 orang, the next place tu akan jadi kurang, jadi 9. Ya. Kalau ada 10 juga, cikgu dah tak ambil gambar lah. Cikgu akan biarkan. Cikgu akan biarkan orang susun diri sendiri sebab tu dah bukan manusia dah. Tu dah makhluk halus. Orang yang sama. Can you imagine? Uzair je duduk semua. Cikgu takkan snap apa-apa gambar, cikgu akan balik rumah terus. Dah scary dah mistik sangat. Okey, boleh? Faham? Faham kan? So tadi yang bagus guys kalau awak tengok, awak faham banyak benda tau. Mula-mula awak faham tadi tengok cara awak develop awak punya pemikiran Mula-mula kita nampak pattern dia macam kali ada some patterns kan. Kemudian kita belajar pula calculator ni boleh tekan factorial. Kemudian kita tahu factorial ni pula adalah nombor yang dikali semakin lama semakin kurang. Kemudian kita belajar pula kenapa nombor tu semakin kurang, sebab dia punya konsep adalah macam gunakan kaedah seed ni kan. Macam kaedah ni. Kemudian kita boleh buat pula soalan yang bentuk kebat. Macam mana nak buat soalan kalau ATM machine. Sebab Nawal tanya macam mana nak guna dalam kehidupan. Cyber security memerlukan permutation punya pemikiran, betul tak? Kan setuju kan? Sebab tu ada certain account number. Kalau awak tengok ada certain account number, dia kata kena include characters, kena include huruf kan. Tak cukup huruf, kadang dia suruh awak masukkan ada capital letter, ada small letter. Kadang-kadang dia suruh masukkan simbol kadang-kadang kena ada letak alias lah, underscore lah. Betul tak? Okay, kenapa benda ni jadi? Aduh, masuk lah. Dia baca supaya susah nak teka Yes, dia nak membanyakkan lagi bilangan permutation ni. Bilangan permutation ni. Kan? Bila kita masukkan, katalah cikgu masukkan huruf, and ada capital, ada small letter, dia akan jadi lebih banyak dia punya chances untuk nak masukkan password tadi tu. Masalahnya adalah, masalah dengan manusia adalah kita cepat lupa. Tu masalahnya. Especially bila dia suruh masukkan simbol lah, ada alias lah kan. So sebab tu ATM machine pakai 6 digit number saja. Okay, boleh Boleh. Tu konsep dia, Al-Muqaddimah. Al-Muqaddimah kita untuk lesson kali ni. So cikgu nampak soalan permutation sangat interesting sebab dia push cara kita berfikir. Boleh Okay, now cikgu terus nak pergi dengan awak soalan yang pertama, trial SPM. Kita nak tengok macam mana cara nak jawab soalan trial. Ini adalah bentuk soalan trial guys. Tengok macam mana dia tanya kita. Sekejap terus guna soalan digit codes. Sekejap nampak tak guys? Ke cikgu kena zoom sikit? Nampak. Ni ada dekat Padlet Nanti boleh tengok dekat Padlet. Dia kata dia ada nombor 1, 2, 3 dan 4. Ni macam ATM machine lah, tapi ATM machine yang ada 4 nombor je. Ada nombor 1, ada nombor 2, ada nombor 3, ada nombor 4. Keypad dia ada 4 nombor ni je. Dia nak buat 4 digit codes. Cikgu tak tahulah ni password apa, tak tahu, Allahuaklam. So dia kata tolong cari, find the number of different 4 digit codes that can be formed. 24. Jawapan dah bagi kat sini kan. Jawapan dah tulis kat bawah tu. Macam mana kita buat ni? Cara kita buat ni? Boleh C tu. Paling senang kita tekan calculator 4 factorial. Kan? Tapi dalam kerja nak macam mana? Dalam kerja